Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 21 hari bulan Februari bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka, di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke segmen dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blog-blog tempatan. Dan hari ini saya ada lebih kurang dalam 4 kisah yang saya nak ketengahkan pada malam ini, dan jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama. Kisah yang dikongsikan oleh Madam F. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Madam F dan kisah yang saya nak kongsikan ni adalah berdasarkan kisah benar yang diolah semula, yang mana semua nama-nama telah diubah demi menjaga nama baik sebenarnya. Dan saya harap cerita ni dapat memberi iktibar kepada kita semua, terutamanya sekali yang berbangsa ataupun yang beragama Islam. Jadi kisahnya bermula Cikgu Siti, yang fresh graduate daripada sebuah universiti terkemuka ni. Wajah Cikgu Siti ni memang cantik tau. Cantik, gebu, dan menjadi pujaan jejaka-jejaka dekat taman perumahan aku ni. Jadi ibu bapa dia, iaitu Pak Karim dan juga Makcik Salmah ni memang bangga lah. Memang bangga dengan pencapaian anak dia yang kedua ni. Apatah lagi dengan kecantikan wajah anak dia ni. Jadi Cikgu Siti ni tinggal dekat rumah mak bapak dia sebab dapat mengajar di satu sekolah berdekatan dengan pekan, iaitu pekan berdekatan dengan kita orang lah. Daerah yang sama, Fiz. Jadi masa tu aku masih lagi bersekolah rendah, dan aku masih ingat kalau katakan Cikgu Siti berjalan ke kedai runcit dekat depan lorong rumah kita orang ni, semua mata akan terpaku melihat Cikgu Siti ni. Daripada budak kecil sampailah ke orang tua. Jadi ramai juga orang-orang tua yang cuba untuk merisik Cikgu Siti, tapi yalah, ibu bapa Cikgu Siti ni menyuruh Cikgu Siti untuk mencari jodoh dia sendiri. Jadi senang cerita, sebenarnya Cikgu Siti ni dia dah bercinta dengan rakan sekelas dia, iaitu bernama Ashraf, semasa dekat universiti lagi. Jadi Johan pula adalah bekas senior Cikgu Siti dekat sekolah rendah. Jadi lepas Cikgu Siti menyambung pelajaran ke sekolah menengah berasrama penuh, mereka tak pernah berjumpa walaupun tinggal dekat daerah yang sama. Jadi Johan tinggal dekat kampung berdekatan dengan taman kita orang, dan dia ni pula bekerja sebagai driver kepada syarikat pengawal keselamatan. Jadi Fiz, menurut pada kata ibu saudara aku yang bersekolah bersama-sama dengan diorang ni, si Johan ni dia memang menaruh hati ataupun menaruh perasaan pada Siti sejak daripada sekolah rendah lagi. Jadi sejak Cikgu Siti kembali ke rumah mak bapak dia, Johan dengan Siti selalu bertembung ataupun selalu terserempak. Jadi bila dah selalu terserempak ni, hati Johan ni dah mula orang kata berbunga-bunga lah, kan? Dia nak menyunting Cikgu Siti ni sebagai isteri dia. Namun begitu, kunjungan Ashraf ke rumah Cikgu Siti ataupun ke rumah Pakcik Karim sampai ke pengetahuan Johan. Johan kecewa lah bila dapat tahu yang Cikgu Siti ni ada boyfriend. Jadi dengan penuh kekesalan ni, Johan mula untuk fikirkan jalan lain pula. Jadi pada ketika tu, Kak Long Johan yang bernama Zara agak terkejut dengan permintaan adik lelaki bongsu dia ni. Adik bongsu dia cakap, "Kak Long, kau kena tolong aku jumpa Bomoh Yun boleh tak?" Engkau ni dah kenapa? Dah buang terbiat ke? Jadi perbualan diorang ni didengari oleh mak bapak diorang yang bernama Makcik Junaidah. Jadi bila Makcik Junaidah ni dengar, dia pun terus jerit daripada dapur macam, "Johan, bawa mengucap Johan, ingat Allah," kata. "Buat cara yang betul Johan, apa benda bomoh-bomoh semua ni?" "Mak, Siti tu nak bertunang bulan depan, Mak. Johan tak sanggup lah nak tengok Siti kahwin dengan orang lain."
Jadi disebabkan tu Fiz, Makcik Junaidah ni bersetuju untuk berjumpa dengan ibu bapa Cikgu Siti asalkan Johan tak buat benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi keesokan harinya tu, Makcik Junaidah berkunjunglah ke rumah Pakcik Karim. Jadi bila dah sampai, dah berbogak-bogak dan sebagainya, Makcik Junaidah luahkan kepada polis pencen tu, iaitu Pakcik Karim tu, tentang Johan yang ingin mendirikan rumah tangga bersama Cikgu Siti. Jadi bila dengar benda macam ni, Pakcik Karim tu pun cakap lah, Junaidah, maafkan akulah Junaidah. Bulan lepas ada cikgu merisik anak aku dah terima. Aku dah terima dah. Bulan depan Siti nak bertunang dengan dia. Tapi lembut je lah, kata Pak Karim ni kan. Lembut je. Percakapan dia ni lembut. Dan Makcik Salma ni pula terdiam mendengarkan hasrat sebenar Makcik Junaidah dan juga kakak ipar dia datang ke rumah. Jadi setelah pulang ke rumah, Makcik Junaidah menceritakan segala-galanya dekat Johan. Jadi Johan ni tak boleh terima dengan berita kegagalan untuk mendapatkan Cikgu Siti ni. Maka hasutan syaitan pun bermula habis. Hai mak, kalau cara baik tak dapat mak, aku akan dapatkan Siti dengan cara halus pula mak. Jadi Fiz, dalam diam, Johan telah mengunjungi ke rumah Bomoh Yun dengan kakak dia iaitu Kak Zara. Dan kakak dia ni pula terpaksa mengikutkan Johan kerana risaukan adik bongsu dia. Hasilnya, dalam seminggu selepas tu, Cikgu Siti berubah dengan amat drastik bis. Cikgu Siti seolah-olah macam benci gila dekat si Ashraf ni. Ashraf yang si bakal tunang ni, dia benci sangat-sangat dengan Ashraf. Dan kini Cikgu Siti tu dah mula rasa suka, dah mula rasa sayang yang membuak-buak dekat Johan. Dan setiap hari Cikgu Siti ni seolah-olah macam menunggu Johan lalu dekat depan rumah dia tau. Jadi bila dah berjumpa, diorang berdua ni akan berbual seolah-olah macam tak ada orang dekat sekeliling. Diorang akan berbual lah, lama gila diorang berbual. Dan hal tu mula disedari oleh Pakcik Karim, ayah kepada Cikgu Siti ni. Jadi risau dengan proses pertunangan yang bakal tercalar tu, Pakcik Karim pun cubalah merujuk dengan Ustaz Mid. Ustaz Mid ni dekat majlis karyah lah, dekat masjid karyah, dia merujuk dengan Ustaz Mid. Dan kata Ustaz Mid, sihir pengasih yang digunakan oleh Johan tu memang kuat. Lebih-lebih lagi, Bomoh yang digunakan oleh Johan tu mempunyai darah berketurunan Siam. Jadi atas nasihat Ustaz Mid, Pakcik Karim terpaksa akur dan menikahkan Cikgu Siti dengan Johan pada hari yang sepatutnya menjadi hari pertunangan Siti dan juga Ashraf. Jadi Makcik Salma menangis. Makcik Salma menangis semasa pernikahan anak gadis ni. Majlis pun diadakan ataupun dibuat secara kecil-kecilan. Langsung tak ada senyuman dekat wajah ahli keluarga Cikgu Siti. Senang cerita macam ni lah Fiz, perkahwinan tu tanpa restu. Jadi pada majlis kenduri dekat rumah Mak Johan, Kak Zara menceritakan kisah sihir pengasih Johan kepada sepupu dia iaitu Indah. Nama sepupu dia tu Indah. Dan tanpa disedari, cerita tu didengari oleh beberapa jiran-jiran dan kemudian telah menjadi buah mulut dekat tempat kita orang. Ramai juga Fiz, ramai yang tahu dan membuatkan hubungan Johan dan keluarga Cikgu Siti ni dingin setelah berita tu sampai ke telinga Pakcik Karim. Jadi setelah beberapa tahun berlalu, semasa aku berada dekat tingkatan 6, aku selalu nampak Cikgu Siti akan bawa anak-anak dia makan dekat restoran tanpa kehadiran suami dia, Pakcik Johan. Itu panggilan aku pada suami dia lah, Pakcik Johan. Jadi bila aku nampak Cikgu Siti ni macam kesian, murung bertahun-tahun. Dan kedengaran gosip yang mengatakan suami dia tu mempunyai skandal, berkemungkinan dah berkahwin. Jadi aku kesian tengok Cikgu Siti dan juga anak-anak dia ni menjadi mangsa. Dan menurut pada kata ibu saudaraku, sihir pengasih itu, dia mempunyai seolah-olah macam tempoh expired tau.
dan perlu di-renew setiap 3 ataupun 4 bulan. Dan ia memerlukan duit pengeras yang sangat banyak. Jika tidak diperbaharui ataupun jika tidak di-renew, sihir itu beransur-ansur tidak akan menjadi. Dan dia pun dapat tahu benda ni daripada orang-orang tua dekat kampung. Betul ataupun tidak, wallahualam. Sihir pengasih merosakkan akidah umat Islam sehingga membawa kepada syirik dan juga murtad. Jadi aku harap kita semua boleh jauhkan diri kita ni daripada perbuatan kurafat ni. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Madam F. Benci dan suka. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah yang dikongsikan oleh ID. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku nak berkongsi satu pengalaman sendiri tentang kisah-kisah seram yang pernah aku alami sepanjang hidup ni. Dan kisah ni masih lagi berkisah ketika aku belajar di sekolah menengah berasrama dekat Terengganu. Dan aku antara kelompok pelajar terawal yang diterima masuk ke sekolah kerana ianya adalah sekolah yang baru pada ketika tu. Yang baru dibuka pada ketika tu. Jadi sebagai pelajar terawal untuk sekolah yang baru sebegini, dah tentu kita orang dimomokkan dengan bermacam-macam cerita seram berkaitan tentang asal-usul tapak sekolah tu daripada kaki tangan sekolah, terutamanya tukang-tukang kebun, abang-abang Pak Gad yang telah bekerja lebih awal sepanjang sekolah tu disiapkan. Jadi cerita seram yang aku nak kongsikan kali ini sebenarnya terjadi masa aku di tingkatan 1. Disebabkan aku ni antara pelajar yang konon-kononnya bagus dalam mengatur waktu ni. Waktu ulang kaji siang hari kebiasaannya dihabiskan dengan tidur semata-mata, tanpa memikirkan sangat tentang kerja sekolah yang perlu diselesaikan. Jadi kalau katakan aku bernasib baik, aku boleh membuta dekat dalam bilik sendiri, tapi paling teruk pun aku memunta je lah dekat meja Dewan Makan sampailah habis waktu ulang kaji yang diperuntukkan ni. Jadi apabila waktu ulang kaji siangnya tak dimanfaatkan sebaik mungkin, maka natijahnya kelam kabutlah waktu ulang kaji pada waktu malam pula, untuk aku menyiapkan segala kerja sekolah yang ada ni. Dan sememangnya itulah yang menjadi kebiasaannya yang berlaku pada diri ni pada waktu tu. Dalam keadaan kelam kabut tu jugalah, kadang-kadang aku baru terperasan ada buku yang tertinggal dekat dalam kelas, yang mana blok kelas-kelas tersebut hanya dipisahkan dengan padang bola aje dengan blok asrama yang kami ditempatkan. Jadi Fiz, nak dijadikan cerita, pada satu malam tu aku tertinggal buku rujukan penting yang diperlukan untuk menyiapkan satu kerja sekolah yang diberikan oleh seorang guru. Dan guru tu memang boleh tahan lah garang dia. Aku tertinggal buku tu. Jadi nak tak nak, aku terpaksa cari rakan senasib yang mempunyai masalah yang sama dengan aku untuk dijadikan peneman untuk pergi ke blok sekolah untuk mengambil buku tu. Dan pada malam tu aku agak bernasib baik, Fish, disebabkan ada seorang rakan aku yang kebetulan nak pergi ke blok sekolah juga. Jadi pergi ke blok sekolah waktu malam-malam macam ni sememangnya perkara yang seboleh-boleh kita orang nak elakkan lah. Ini disebabkan keadaan blok yang sememangnya gelap dan menyeramkan. Lebih-lebih lagi kita orang tak boleh membuka mana-mana lampu untuk mengelakkan daripada ditangkap oleh pengawal keselamatan yang bertugas pada ketika tu. Sebab apa? Daripada tempat kita orang nak ke blok sekolah, itu consider sebagai langgar peraturan sekolah pada waktu malam. Jadi selain daripada tu,
dah menjadi kebiasaan juga, mesti ada kawan-kawan bagus yang lain yang akan mengusik dengan pelbagai cerita seram untuk menakutkan sesiapa saja yang ingin ke blok sekolah. Dan perkara ni tak terkecuali berlaku kepada kita orang pada malam tu. Jadi Fiz, kalau nak diikutkan perasaan sendiri ni, bila dah mendengar usikan diorang ni, memang aku dah, orang kata macam dah berbelah bagi nak pergi tau. Tapi disebabkan kawan aku yang merayu-rayu untuk temankan dia, dan dia pun yalah mempunyai nasib yang lebih kurang macam aku juga, maka aku kuatkan semangat untuk pergi juga ke blok sekolah. Jadi kita orang pun bergeraklah berdua merentasi padang bola tu, hanya ditemankan oleh cahaya bulan je. Dan sepantas mungkin kita orang akan berjalan untuk mengelakkan langkah kami ni dihidu oleh pengawal keselamatan. Jadi bila sampai je dekat blok sekolah, kita orang bergerak ke kelas masing-masing sambil mengelak laluan tangga yang cerah. Disebabkan kita orang ni tak nak kantoi lah. Dan kelas aku dan juga kelas kawan aku tu tak sama. Tak sama sebenarnya. Walaupun berada dekat aras yang sama, tapi kelas kita orang ni berlainan. Jadi bila kita orang sampai je dekat aras kelas kita orang pun berpecah bergerak ke kelas masing-masing, sebabkan kita orang ni nak jimat masa. Dia pergi kelas dia, aku pergi kelas aku. Dan hal ni lah rupa-rupanya kesalahan besar kita orang pada ketika itu, dan juga menjadi titik tolak segala kejadian yang seterusnya yang akan bakal berlaku. Jadi Fiz, lepas aku dah dapatkan buku rujukan yang aku nak ni, aku pun terus keluar daripada kelas dan aku tunggu kawan aku. Tak lama mana pun aku tunggu, dan aku nampak yang kawan aku pun dah keluar daripada kelas dia dan bergerak ke arah aku. Jadi aku pun okey lah, aku dah nampak dia datang, aku pun tak nak buang masa. Aku pun terus turun anak tangga yang berdekatan dengan kelas aku tu. Dan kepada ketika tu, aku perasan seakan-akan rakan aku tu yang berada dekat belakang aku tadi tu ikut aku turun, kan? Dan sebab tu menurun tangga tu jugalah aku terbaru macam benda yang sangat wangi tau Fiz. Dia dekat belakang, dia ikut aku turun tangga, dan aku rasa macam ada bau benda yang sangat wangi. Jadi aku dah mula rasa tak sedap hati dah pada ketika tu. Dan ketika itulah kesilapan kedua yang aku lakukan, iaitu aku pergi menegur bau wangi tu. Jadi aku pun tanyalah dekat kawan belakang aku ni, kan, kau ada bau macam benda wangi tak? Kan? Aku tanya dia macam tu. Jadi dalam kesamaran malam tu, aku cuma perasannya member aku kat belakang ni hanya gelengkan kepala, dan dia tak bercakap sepatah pun. Macam apa hal pula budak ni, kan, diam aja. Jadi bila dah sampai je dekat aras paling bawah dekat blok tu, aku terus ajak kawan aku tu untuk buka langkah 1000, berlari sepantas yang mungkin melalui padang bola. Disebabkan aku dah rasa takut dah masa tu, kan? Jadi aku pun apa lagi? Aku pun mulakan pecutan 100 meter tanpa menoleh ke belakang pada ketika tu. Aku lari sekuat hati Fiz. Aku lintas padang bola tu. Dan aku memang sangat-sangat confident bahawa yang kawan aku tu akan berlari sekali lah ikut belakang aku. Jadi bila aku dah berlari melintasi padang bola tu, dan bila aku dah sampai dekat blok asrama, aku toleh ke belakang. Dan aku mula rasa pelik, disebabkan rakan yang aku rasa yang tengah ikut aku tadi tu masih lagi tak sampai-sampai. Macam mana pula budak ni, aku dah suruh lagi, kenapa tak sampai-sampai lagi? Dan lebih kurang 10 minit lepas tu Fiz, barulah aku perhatikan yang kawan aku tu berlari-lari anak pulang ke blok asrama. Aku pun lagi pelik. Masa pada ketika tu, perasaan aku ni macam pelik bercampur dengan takut, seram, macam-macam lah, bercampur bau perasaan aku ni. Jadi sebaik saja kawan aku melihat aku berada dekat koridor blok asrama ni, dia pun terus marah aku. Dia marah aku disebabkan aku tinggalkan dia seorang-seorang dekat blok sekolah. Dan dia tuduh aku, dia kata aku sengaja nak kenakan dia. Dan aku macam agak terkejut juga lapis dengan tuduhan dia tu. Jadi dia pun mula bercerita daripada dia punya side pula. Dia bagi tahu yang dia terlambat disebabkan tak jumpa buku yang dia nak ambil ni. Jadi sewaktu dia keluar daripada kelas dia dah dengar langkah kaki aku turun anak tangga. Dan katanya pada ketika tu, aku macam bercakap dengan seseorang. Dan dia cuba untuk mengejar aku, tapi dia nampak aku pada ketika tu berlari macam lipas kudung dekat tengah-tengah padang. Jadi setelah dia menghabiskan cerita dia tu,
memang sahih, memang benar Hafiz, yang aku telah diusik sesuatu pada malam tu. Dan sesuatu tu memang menyerupai kawan aku. Dan aku juga yakin yang bau wangi tu pun datangnya daripada dia juga. Dan mungkin disebabkan tu jugalah si dia tu langsung tidak mengeluarkan sepatah kata pun sepanjang aku cuba untuk bercakap dengan dia. Dan hal ni disebabkan kesilapan pertama kita orang, iaitu berpecah. Kan? Itulah yang memberikan ruang untuk dia mengusik aku. Jadi kejadian benda yang menyerupai kawan aku pada malam tu aku diamkan aja daripada pengetahuan dia. Walaupun memang orang kata rasa seram sejuk pada ketika tu, tapi kawan aku tak tahu pasal hal ni. Aku tutup cerita sebenar dan aku beri alasan macam-macam dekat dia, bahawa aku sakit perut lah, aku terasa nak buang air lah, macam-macam benda lah aku cakap. Jadi disebabkan kejadian tu aku memang dah kurang berani lah Fiz. Aku dah kurang berani untuk ke blok sekolah pada waktu malam secara berdua, kan? Kalau katakanlah keadaan memerlukan sekalipun untuk aku pergi ke blok sekolah, aku akan pastikan yang at least 3 orang akan ke blok sekolah. Sekurang-kurangnya kalau katakanlah jadi benda yang sama, ada juga rakan lain yang turut ada dan mungkin dia dapat mengesan terlebih dahulu daripada aku, kan? Jadi Fiz, kejadian ni dia seolah-olah macam memberikan petanda awal bahawasanya desas-desus yang mengatakan sekolah baru ni mempunyai sesuatu berasaskan dan membuatkan aku teruja untuk meneruskan persekolahan kat situ, kan? Jadi itulah Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh ID dengan kisah dia berjudul Bercakap Seorang Diri. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Kila. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Cip dan juga kepada semua rakan-rakan di Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Kila dan kejadian ini berlaku di rumah lama keluarga saya sebelum berpindah ke Port Dickson. Jadi Cip, kejadian ni berlaku sekitar tahun 2005. Sewaktu tu saya masih bersekolah rendah darjah 5. Jadi pada ketika tu, mak saya ni merupakan seorang setiausaha ataupun sekretari yang aktif dalam Persatuan Puteri UMNO. Aktif sangat. Dan kerjanya adalah menyediakan surat-surat rasmi dan juga menaip segala minit mesyuarat yang diperlukan. Kadang-kadang sampai lewat malam dia menyiapkan kerjanya dekat komputer yang terletaknya dekat depan antara bilik saya dan juga bilik mak. Jadi Cip, pada malam kejadian tu saya tidur lebih awal. Tapi saya terjaga disebabkan tertangkapnya dekat telinga saya ni iaitu bunyi seperti ada orang sedang menekan keyboard. Seolah-olah sedang menaip. Lepas tu dengar bunyi bunyi mouse, bunyi clicking, bunyi klik mouse tu. Dan juga bunyi printer seolah-olah sedang print dokumen tau. Dan bunyi-bunyi tu membuatkan saya terjaga. Tapi yang pelik dia, tak ada limpahan cahaya datangnya daripada tempat komputer. Jadi masa tu saya fikir macam okey, mungkin mak tengah menaip surat dalam gelap lah kot. Dan tak lama lepas tu saya terdengar seperti ada orang mengetuk keyboard dalam keadaan agresif, macam kong kong kong, dia ketuk keyboard kan.
seolah-olah semua button keyboard tu ditekan-tekan macam orang tengah marah kan? Jadi saya fikir juga macam takkan mak marah pula, mak jarang marah ataupun mak jarang orang kata garang-garang kat depan PC ni. Jadi pada ketika tu saya pun tegur kan, Mama. Dan masih lagi bunyi keyboard diketuk-ketuk tu kan. Mama tengah buat kerja tu. Mama. Jadi bila saya dah tegur macam tu, dengan tak semena-mena bunyi keyboard yang diketuk tu terus berhenti selepas saya tegur buat kali yang kedua. Jadi disebabkan hal tu saya pun bangun lah. Saya bangun daripada katil untuk pergi ngintai. Jadi saya pun buka lah pintu bilik saya kan. Buka sikit pintu bilik saya buka sikit. Saya tengok gelap gelita tau. Memang keadaan ruang komputer antara bilik saya dengan bilik mak tu memang gelap. Tak ada siapa-siapa pun yang berada dekat PC pada ketika tu. Saya macam apa ni? Jadi saya pun tutup balik pintu. Krek. Saya tutup pintu dan kembali baring dekat katil untuk tidur balik. Dan masa saya nak tidur pada ketika tu, saya rasa macam tak selesa sangat, cik. Badan saya ni terasa macam bahang, terasa macam panas sangat. Walaupun mata tak terbuka, tapi saya rasa seolah-olah macam ada orang berada dekat dalam bilik saya pada ketika tu. Itulah perasaan saya pada waktu tu. Saya terus pejamkan mata saya. Saya peluk bantal peluk saya kuat-kuat kan? Dan terus saya membaca ayat-ayat lazim sehinggalah saya tertidur. Jadi esoknya tu, sebelum nak pergi ke sekolah, saya sempatlah tanya pada mak saya, Mama malam tadi Mama ada type surat ke, ada print surat ke, ada tak? Kila mana ada. Mama kan tidur awal semalam, badan Mama rasa letih sangat. Kenapa Kila tanya macam tu? Tak adalah. Malam tadi Kila terjaga. Lebih kurang pukul 12 lebih pukul 1 kot. Lepas tu dengar macam ada orang tengah guna PC dekat depan tu dengan keyboard yang ditekan-tekan bagai semua ni. Ingatkan Mama yang buat kerja. Jadi Mama pada ketika tu pun tetap dengan jawapan dia yang dia tidur awal. Dan saya hanya mampu terdiam je, Fiz. Saya terdiam dan juga saya terus pergi ke sekolah macam biasa. Jadi itulah pengalaman ringkas saya semasa kecil tentang gangguan ni. Masih ada juga beberapa kisah yang berlaku kat rumah tu dan insyaAllah saya akan share lagi di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Cip dan juga kepada semua penonton Markas Puaka untuk mendengar kisah pendek saya ni. Cuma satu je lah, Cip, yang bermain dekat fikiran saya sampai sekarang. Makhluk apa pada malam tu yang teringin sangat nak jadi setiausaha? Type dekat keyboard, printing dan sebagainya kan? Makhluk apa tu sebenarnya? Wallahualam. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang keempat yang dikongsikan oleh Kila, Sekretari Malam. Seram juga kisah dia ni kan. Walaupun tak ada penampakan, tak ada apa, tapi kisah dia macam agak seram jugalah. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang kelima pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni di saluran YouTube pada malam ni. Terima kasih kepada semua juga yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat pada malam ni. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, kisah yang dikongsikan oleh Nurul. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nama saya Nurul yang pernah berkongsi cerita mengenai busut bunian dekat Rembau. Terima kasih Cip sebab sudi untuk bacakan kisah saya tu. Dan kali ini saya nak berceritakan berkenaan pengalaman histeria yang berlaku dekat sekolah saya. Sedikit pengenalan. Saya berasal ni daripada Negeri Sembilan dan mendapat tawaran ke sekolah berasrama penuh yang terletaknya di Johor. Sekolah saya semua perempuan, all girls, kan? Jadi kejadian ni berlaku sekitar tahun 2005. Masa tu seingat saya baru tingkatan 2. Dan saya masih lagi ingat waktu kejadian tu, iaitu pada Jumaat malam. Jadi Fiz, kalau tinggal dekat asrama, Jumaat malam dan juga Sabtu malam adalah aktiviti bebas untuk semua pelajar. Maksudnya, tak ada prep ataupun tak ada kelas malam. Memang happy lah kita orang. Jadi sekitar waktu isyak masa tu, saya dengan 2 orang roommate ataupun dormmate saya ni turun ke bawah daripada dorm untuk ke koperasi. Biasalah, kita pergi koperasi, buat apa lagi? Beli jajan lah, kan? Beli kudap-kudap, kan? Macam-macam lah kita orang nak beli kat situ. Jadi baru nak keluar daripada pintu blok, kita orang terdengar ada seseorang terjerit-jerit dekat dalam bilik warden. Bilik warden tu blok bawah kita orang je. Terdengar ada budak yang terjerit-jerit. Dan dia menjerit nama seseorang yang saya rasa rata-rata semua pelajar dekat sekolah tu kenal. Dan jeritan dia lebih kurang macam dia kata, "Aku Aminah," dia cakap macam tu, kan? Tapi Fish, pelajar tu dah lama meninggal. Jadi masa kejadian tu, ramai cikgu-cikgu sampai ada yang tunggu dekat luar. Dan saya ingat lagi masa tu PKM kita orang halau kita orang naik dom dan dia pesan supaya dekat dom baca Yasin. Disebabkan kami tahu nama siapa yang dijeritkannya tu, kita orang berlari naik ke bilik dalam keadaan kelang kabut Fish. Masa tu semua pelik tengok kita orang, kan? Terus kita orang bagi tahu ketua dom yang ada pelajar kena histeria dan dia menjerit nama si Aminah ni. Jadi bila saya cakap macam ni dekat ketua dom, muka ketua dom saya terus berubah habis. Ketua dom terus informkan kepada ketua blok dan ketua blok mengarahkan kita orang untuk tutup pintu dom dan kita orang kena baca Yasin dekat dalam dom. Dan pada ketika tu kita orang duduk dalam satu bulatan, kita orang mula baca Yasin. Jadi sepanjang malam Fiz, memang PA sistem dipasang dengan ayat-ayat Quran. Kami tidur dengan keadaan katil rapat daripada hujung ke hujung. Jadi adalah beberapa pelajar yang histeria cuba menjerit dekat PA sistem tapi kurang kedengaran dengan apa yang dijeritkan. Tapi betul Fiz, subhanallah Fiz, malam tu memang betul-betul tak tenang kita orang. Sebab apa tahu? Sebab bilik warden memang betul-betul dekat bawah blok kita orang ni. Dan malam tu kita orang nampak histeria dah mula berjangkit daripada satu pelajar ke satu pelajar yang lain. Dan ada seorang murid ni berlari sampai tak terkejar oleh cikgu-cikgu kita orang. Memang keadaan pada malam tu memang betul-betul tak terkawal bis. Tapi cikgu yang bertugas dekat bilik warden sentiasa beri pesan kepada kita orang melalui PA sistem supaya jangan terlalu takut dan jangan lupa untuk berwuduk sebelum tidur. Saya masa tu terlalu takut dan saya paksa kawan sebelah katil saya ni untuk peluk saya. Saya paksa dia untuk peluk saya. Bukan saya peluk dia, saya paksa dia untuk peluk saya. Punyalah takut pada ketika tu. Jadi keesokan paginya tu, ada seorang dormmate saya menceritakan macam mana kejadian histeria ni boleh berlaku. Kejadian ni berlakunya di surau, di mana masa tu baru nak bermulanya solat maghrib. Dan secara tiba-tiba seorang budak tingkatan 1 yang juga berada dekat dalam saf pada ketika tu, budak tu terjatuh dan terus menjerit-jerit. Dan dia ditenangkan dan dibawa ke bilik warden. Budak tu lah yang menjeritkan nama si Aminah tu. Jadi ada seorang kawan saya, pengawas yang bertugas dekat dalam bilik warden pada malam kejadian tu, dia menceritakan yang si Aminah yang masuk ke dalam budak tingkatan 1 ni, budak ni ataupun si Aminah ni cakap dalam keadaan yang marah dengan alasan yang dia datang dan mengganggu kita orang sebabkan surau sekolah kita orang tu terlalu kotor dan mengundang makhluk-makhluk seperti dia untuk datang dan membuat tempat tinggal. Jadi selama seminggu kejadian histeria tu berlaku dan selama seminggu tu jugalah PA sistem sekolah kita orang ni berkumandang dengan ayat-ayat Quran, termasuklah
di kelas-kelas ketika prep malam. Seminggu bis. Bukan sehari, bukan 2 hari, seminggu kejadian tu. Jadi kesemua pelajar yang terkena histeria diizinkan untuk balik ke rumah untuk dapatkan rawatan masing-masing. Okay, just a short story berkenaan dengan si Aminah ni. Aminah ni dia boleh dikatakan tentang cerita urban cerita urban legend. Si Aminah ni cerita urban legend sekolah kita orang. Cerita daripada senior-senior. Si Aminah ni, dia ni meninggal kemalangan ketika menaiki teksi daripada sekolah untuk ke stesen bas. Dan masa tu cuti sekolah. Dan semasa kejadian, dia memakai baju batik rasmi sekolah kita orang. Jadi disebabkan tu, kadang-kadang ada student yang ternampak susuk pelajar yang memakai baju batik rasmi, tapi baju batik rasmi version yang lama, kan? Dan untuk pengetahuan semua, setiap 2 ataupun 3 tahun baju batik rasmi kita orang ni akan ada design baru. Jadi siapa yang memakai baju batik versi design lama ni? Kan? Jadi itulah Fiz, cerita yang saya nak kongsikan setakat ni. Sebenarnya banyak lagi cerita horror dekat asrama saya, tapi pendek-pendek aja semuanya. InsyaAllah kalau ada masa nanti, saya akan sharekan lagi kisah-kisah seram di asrama. Terima kasih Cip. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang terakhir, kisah yang dikongsikan oleh Nurul. Histeria sekolah asrama perempuan. Urgent Leben. Satu ayat yang baru Urgent Leben. Okay, alright guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Okay, kita pun dah bersiaran selama lebih kurang dalam 40 minit sudah. Okay, insyaAllah besok kita akan berjumpa dengan lebih banyak kisah-kisah seram. Dan juga just to remind kepada anda semua, hari Jumaat ni, hari Jumaat ni adalah malam Hello Puaka. Hello Puaka, di mana kita akan buka talian untuk anda telefon untuk menceritakan tentang kisah-kisah seram anda. Okey, insya-Allah hari Jumaat ni kita akan berjumpa dalam rancangan Hello Puaka untuk kita sembang sama-sama. Anda boleh telefon di talian hotline kita, okey, 016 346 1913 untuk kita bersembang berkenaan dengan kisah-kisah seram. Okey guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.